علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, dalam pengajian yang lepas kita dah sebutkan anwa'u an. Kita dah sebutkan anwa'u an. An terbahagi kepada 3 bahagian, 3 jenis. Ada an yang disebut sebagai an al-mufassirah, ada an yang disebut sebagai an az-zaidah, dan ada an al-masdariyah. Dan an al-mufassirah kita sebutkan disyaratkan padanya 3 syarat. Disyaratkan pada an al-mufassirah ada 3 syarat. Yang pertama, an tasbiqaha jumlatun tadullu ala ma'nal qaul. Bahwasanya didahului an tersebut jumlah yang menunjukkan atas makna qaul. Seperti auha, kataba. Kalau anda sebut katabtu lahu ankum, katabtu lahu ankum, aku tulis kepadanya ankum. Jadi an di situ an mufassirah. Ataupun katabtu lahu an yakumu, seolah-olah anda bercakap katabtu lahu tu seolah-olah qultu lahu kum, seolah-olah anda bagi tahu dia anda cakap pada seorang tu bangun. Itu maksud an tasbiqaha jumlatun tadullu ala makna al-qaul. Seperti auha ataupun kataba ataupun asyara, yang ada pada perkataan-perkataan ni makna qaul. Makna qaul. Adapun penjelasan dia kita dah sebutkan ni sekadar pengulangan. Dan yang kedua, anta tiya ba'dahu jumlatun. Maksudnya datang selepas an ni jumlah. Datang selepas an ni jumlah. Yang mana jumlah selepas ni mentafsirkan jumlah yang sebelum an. Adapun kalau kita nak tafsirkan mufrad, seperti ana sebut ishtaraitu asjadan, aku telah memberi asjad. Jadi asjad ni apa benda? Jadi kita nak tafsirkan perkataan asjad ni, jadi didatangkan dengan ai at-tafsiriyah. Ai tafsiriyah bukannya an. Sebab an kita nak terangkan, nak tafsirkan jumlah. Adapun kalau nak tafsirkan mufrad yang bukan jumlah, kita datangkan dengan ai. Ai zahaban. Jadi selepas ai itu i'rab dah jadi badal. Badal bagi apa yang ditafsirkan tu. Jadi kita dah sebut dah apa ni i'rab ai dalam pengajian yang lepas. Itu syarat yang kedua bagi an al-mufassirah. Dan syarat yang ketiga, alla yadkhula 'alaiha harfu jarrin lafzan au takdiran. Maksudnya an tersebut tidak dimasuki huruf jar. Sama ada secara lafaz memang ada an memang ada huruf jar ataupun tidak. Contohnya anda sebut apa ni, katabtu lahu bi ankum, yang tu memang ada huruf jar. Ataupun anda kata katabtu lahu ankum, tapi anda niatkan ada huruf jar sebelum an. Anda niatkan anda sebut bi ankum, tapi bila anda sebut hanya sebut ankum. Jadi bila ada huruf jar, bila dimasuki huruf jar sebelum an tersebut, maka an di situ bukan lagi an al-mufassirah tetapi an al-masdariyah ataupun an-nasibah. Alhamdulillah. Baik. Dan nauk yang kedua bagi an yang kita mengaji iaitu adalah an az-zaidah, dan kita sebutkan tiga tempat. 3 tempat an az-zaidah, iaitu ba'da lamma al-hiniyah. Selepas lamma al-hiniyah. Jadi selepas lamma kalau ada datang an, jadi an di situ an az-zaidah. Al-mawdi'us tsani, tempat yang kedua, bainal qasam dan juga law. Antara qasam dan juga law. Qasam, lepas tu law. Tengah-tengah dia ada an. Tengah-tengah dia an, uqsimu billahi an law. Uqsimu billah an law. Jadi an ni duduk tengah-tengah antara qasam dan juga law. Maka an di situ an az-zaidah. Dan yang ketiga, al-mawdi'us tsalis, li'an az-zaidah apa ni, baina al-kaf allati hiya harfu jarrin
wa majruriha, antara kaf huruf jar dan antara isim majrur selepas dia. Apa ni, antara huruf jar yang apa ni, kaf huruf jar dan isim majrur selepas dia. Ada datang di tengah-tengah tu an. Jadi an tersebut adalah an az-zaidah. Kita bagi contoh minggu lepas, apa ni, pengajian yang lepas, raaitu sufunan fil bahri ka'an jibali. Raaitu sufunan fil bahri ka'an jibali. Jadi an tersebut adalah an az-zaidah. Dan yang ketiga an al-masdariyah. Dan an al-masdariyah ni kita sebutkan ada 3 hal. Ada salah suhalat di an al-masdariyah. Terkadang an di apa ni, sebelum dia datang ma yadullu ala al-yaqin, ini an yataqaddama alaiha ma yadullu ala al-yaqin. Hal yang kedua an yataqaddama alaiha ma yadullu ala adh-dhann. Dan hal yang ketiga alla yasbiqaha ma yadullu ala al-yaqin dan juga dhann. Jadi ada 3 keadaan. Keadaan pertama didahului apa yang menunjukkan atas yakin. Maka waktu ni an di sini an mukhaffafah minas saqilah. Maksudnya an di sini adalah anna, yang asalnya adalah anna, tapi ditakhfifkan dengan buang satu nun. Anna kan ada 2 nun, jadi kita jadikan dia satu nun, jadi an sahaja. Asal dia anna. Jadi isim dia mahzuf. Isim dia mahzuf, dhamir sya'an. Ai annahu. Contoh ayat Quran, alimaan sayakunu. Tak jadi sayakuna. Alimaan sayakunu minkum marda. Takdir dia alima annahu sayakunu minkum marda. Jadi di sini kita kata antara apa ni, syarat dia adalah mestilah apa ni, diceraikan antara an dan juga fi'il mudhari' selepas dia dengan salah satu daripada 4 huruf, harfu tanfis, sin dan saufa, dan juga harfun nafyi, huruf nafi, qad dan juga law. Maka diceraikan antara dengan salah satu daripada 4 huruf ni. Hal yang kedua, sebelum an didatangi apa yang menunjukkan atas zon, sama ada dengan perkataan zon ataupun selainnya. Yang penting dia menunjukkan atas makna zon. Jadi bila didahului an tersebut dengan sesuatu yang menunjukkan atas makna zon, maka boleh an tersebut kita jadikan an mukhaffafah minas saqilah ataupun an nasibah. An nasibah. Adapun hal yang ketiga tidak didahului ma yadullu alal yakin wala ma yadullu ala zon. Tidak didahului apa-apa pun daripada yang tersebut tadi. Waktu tu an tersebut adalah an nasibah, an yang menasabkan fi'il mudhari'. Baik. Jadi musannif rahimahullah dia sebutkan dalam apa ni, semua tu dia sebutkan dalam dia punya syarahan dia, dan dia sebutkan kepada kita bahwasanya an itu adalah ummu al-bab. Boleh kata sebagai kepala bab, sebagai ibu. Disebabkan itulah an ni dia beramal dalam keadaan zahirah dan juga mudmarah. Sama ada an tu ada dalam kalam tu ataupun tidak ada, hanya ditakdirkan. Dia beramal pada dua-dua keadaan, berbanding dengan baki adawat yang lain, yang mana nak beramal mesti adat amal tersebut ada. Adapun an tak syarat, sama ada ataupun tidak ada. Jadi apa ni, dia dah sebut dah apa ni secara ringkas dalam kurswak bawah itu, awal-awal itu dia cakap dekat syarah, an-nasibur rabi'u an wa hiya ummul bab wa innama ukhirat fi dzikri lima qaddamnah wa li asalatiha fi nasbi amilat. Ada nuskhah alimat, tu perbetulkan. Ada nuskhah alimat. Ada sahabat kita tunjuk ada nuskhah alimat. Di sini nak kata beramal, bukan mengetahui, beramal. Dia beramal zahiratan wa mudmaratan. Ni yang kita sebut tadi. Bi khilafi baqiyatin nawasibi fala ta'malu illa zahiratan. Lepas tu dia bagi contoh, misalu i'maliha zahiratan qauluhu ta'ala wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati. Ada an kat situ sebelum yaghfira. Jadi dia beramal dalam keadaan dia zahir, ada.
yuridullahu an yukhaffifa ankum. Jadi yukhaffifa mansub bi an. Yang disebut sebelum tu an yang zahirah, bukan mutmarah. Jadi selepas dia sebut tu dan dia syarahkan, kemudian kita berhenti tempat i'maluha mutmaratan. Situ. Ini nak sebut pula tempat an, yang mana an dia beramal tapi dalam keadaan mutmarah, diniatkan ataupun ditakdirkan. Qala syarih rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma i'maluha mutmaratan fa ala darbaini. Adapun i'mal an, hal keadaan dia mutmarah, disembunyikan, diniatkan ataupun ditakdirkan, maka fa'ala darbaini. Li'anna idmaraha imma jaizun aw wajibun. Maknanya boleh kita terbahagi pula pada dua keadaan. Ada keadaan wajib idmar, ada keadaan harus untuk idmarkan, untuk sembunyikan an tersebut. Yani ada keadaan memang kita wajib, kita tak boleh sebut an tu. Ada keadaan boleh kita sebut, ada keadaan boleh kita zahirkan. Ada keadaan kita boleh zahirkan dan kita boleh sembunyikan. Baik. Jadi sebelum tu kena ingat balik ingat dulu apa yang kita dah sebut dah tentang nawasibul mudhari'. Nawasibul mudhari' terbahagi kepada dua. Ma yansibu bi nafsihi, ma yansibu bi an mutmaratan. Baik, ma yansibu bi nafsihi ada 4. An, lan, idzan dan juga kai. Itu 4 yang menasakkan dengan sendiri. Adapun yang menasakkan dengan an mutmarah terbahagi pula kepada 2, iaitu jawazan dengan wujuban. Itu yang nota yang kita bagi, iaitu itu kena ingat dululah. Baik, sebelum ni kita mengaji dalam matan Ajrumiyah. Macam itulah kita mengaji dalam matan Ajrumiyah, dalam syarahan dia. Dalam syarahan dia macam tu. Dia bahagikan kepada 2. Nawasib terbagi kepada 2. Yang menasabkan dengan sendiri dan yang menasabkan dengan an mutmarah. Jadi ini jalanan Basrah. Ini jalanan Basrah. Adapun Kufah, kesemua 10-10 yang disebut dalam matan Ajrumiyah ni, fan nawasibu asyaratun tu, semua tu menasabkan fi'il mudhari' selepas dia, bukan dengan an mutmarah. Sebab itulah dalam kalam matan apa ni Syekh Al-Ajurrum, dia kata fan nawasibu asyaratun. Amal-amal yang menasabkan fi'il mudhari' itu ada 10 dan disebutkan ke 10 amal tersebut. Tak ada kaitkan apa-apa. Sebab di sisi Kufah, hatta, fa, au semua tu dia sendiri menasabkan fi'il mudhari' selepas dia. Bukannya an yang disembunyikan. Jadi faham kita di sini bahwasanya Syekh Muhammad Muhyiddin ni dia syarahkan matan Ajrumiyah tu ala tariqah Basrah. Ini sebahagian dia ada tariqah Basrah, sebahagian ada tariqah Al-Kufah. Cuma kadang-kadang kita tak perasan. Baik. Jadi sebelum ni kita mengaji satu tempat yang fi'il mudhari' mansub dengan an mutmarah jawazan, iaitu lamul ta'lil. Dan lamul ta'lil itu adalah lamul jar yang memberi faedah ta'lil. Di sini musannif sebut lamul jar. Dia punya nama lebih umum. Sebab lamul jar tu banyak makna dia. Kita tulis. Nawasib al mudhari'. Jadi ada 2. Ma yang sibuk binafsihi 4 dan ma yang sibuk bi'an. Ini ada 2, jawazan dan
sebelum ni kita sebut di sini satu. Dekat ma yang sibu bi al-mudmarah terbagi pula pada dua, jawazan dan juga wujuban. Jawazan ni kita ngaji sebelum ni lam ta'lil ataupun lam kai. Mau dalam ni dia tak sebut lam ta'lil, dia sebut lam jar. Dia sebut lam jar. Ni kita tukar nama lah sebab ni kita nak mengaji kitab ni. Dia sebut lam al-jar. Dan lam jar ni dia bagi faedah sama ada bit-ta'lil ataupun bil aqibah. Tengok dulu, tulis lagi sebab kita nak bahaskan yang satu lagi bukan yang ni dulu. Dalam kitab tu dia mulakan perbahasannya dengan tempat yang kedua. Tempat yang kedua dalam kitab tu dia sebutkan tempat yang satu lagi lah. Lam jar bagi pada ta'lil aqibah dengan zaidah. Kita akan tengoklah nanti satu-satu. Cuma yang ni perbahasan dia yang kita buat nombor satu ni dalam jar ni, perbahasan dia tempat yang kedua. Dia ada dua tempat, kat jawazan ni ada dua tempat, di sini tempat yang kedua. Kita nak bahaskan yang pertama dulu dalam kitab. Okey. Kepadaan ya. Jadi ada dua tempat yang mana fa'al mudhari' masuk dengan al-mudmarah jawazan. Yang disebut maudhi'an yajuzu fihi ma idmaru'an. Yang pertama ba'da hurufil 'athfil arba'ah. Selepas huruf athaf yang 4. Waw, fa, au dan juga summa. Selepas huruf athaf ni. Tapi dengan syaratlah bi syarti an yakuna al-ma'tufu alaih isman khalisan la yu'awwalu bil fa'li. Tempat yang pertama. Tempat yang pertama selepas huruf-huruf athaf ni. Salah satu pada huruf-huruf athaf ni lah. Selepas huruf athaf ni al-waw, al-fa, summa dan juga au, tapi dengan syarat bi syarti an yakuna al-ma'tufu alaihi isman khalisan. Dengan syarat ma'tuf alaih itu isim semata-mata. Isim semata-mata maknanya isim yang tidak ditakwilkan dengan fa'il. Tak faham ni kan? Kita tunjuk contoh. Sebab ada isim dia ditakwilkan dengan fa'il. Contoh ana sebut Zaidun musafirun abuhu. Zaidun musafirun
abuhu. Perkataan Zaidun musafirun abuhu fi quwwati Zaidun yusafiru abuhu. Perkataan Zaidun musafirun abuhu tu menempati kata Zaidun yusafiru abuhu. Dia boleh ditakwilkan musafirun tersebut kepada fa'il. Daripada isim kita takwilkan kepada fa'il. Sebab itulah abuhu, kalau kita ngaji na'at, ini na'at apa? Kalau bab na'at ada na'at sababi, ada hakiki, ada sababi. Baik, dalam na'at sababi tu, selepas dia tu, kalau tasniah ke jamak ke tetap tidak berubah. Na'at tu tidak berubah. Dia akan tetap dalam keadaan mufrad. Sebab apa? Sebab dia fi quwwatin fi'li. Jadi seolah-olah dia ni fa'il. Dia menempati fa'il. Jadi bila fa'il, kalau kita nak kata apa dia? Yusafiru Zaidun seorang, kita akan pakai yusafiru. Kalau kita kata Zaid orang musafir, kita akan sebut yusafiru az Zaidani. Tetap sama yusafiru. Kalau Zaid ramai, kita tetap kata yusafiru az-Zaiduna. Ramai pun tetap kita pakai yusafiru. Kalau fa'il, kan, dia tetap guna mufrad. Jadi disebabkan itulah di sini dia ni menempati tempat fa'il, maka dia tidak berubah. Waktu kita ngaji na'at sababi itu tidak berubah, walaupun selepas dia tu tasniah ataupun jamak. Apa? Boleh faham ni? Ada tak jelas lagi? Atau tak jelas lagi? Ada yang kurang jelas. Ni darsun jadi. Baik. Mudah kata, ada sebahagian isim yang ditakwilkan kepada fa'il. Ada sebahagian isim ditakwilkan ada sebahagian isim ditakwilkan kepada fa'il. Ada sebahagian isim yang tak ditakwilkan kepada fa'il. Itu dinamakan ismun khalis ataupun ismun mahdhun. Contohnya as-safaru qit'atun minal azab. As-safaru qit'atun minal azab. As-safar di sini boleh tak kita takwilkan kepada fa'il? Dia tidak ditakwilkan kepada fa'il. Berbanding Zaidun musafirun abuhu, biasanya isim fa'il ataupun isim maf'ul, dia boleh ditakwilkan kepada fa'il. Adapun as-safar di sini ni ismun mahdhun, dia tidak ditakwilkan kepada fa'il. Jadi ada isim yang ditakwilkan, boleh ditakwilkan kepada fa'il, ada isim yang tidak ditakwilkan kepada fa'il. Jadi itu syarat yang pertama, maktuf alaih mestilah isim khalis. Maktuf alaih tahu kan? Apalah, ada terangkan sekali lagi sebagai peringatan. Wa huruf ataf. Sebelum dia kita panggil apa? Sebelum dia kita panggil maktuf alaih. Ini yang disebut sebagai maktuf alaih. Itu sebelum huruf ataf itu disebut sebagai maktuf alaih. Waw huruf ataf ataupun atif. Selepas huruf ataf dipanggil sebagai al-maktuf. Boleh faham tak? Sebab nak fahamkan kat sini, bisyarti an yakuna al-ma'tufu alaih isman khalisan. Syarat yang pertama, syarat untuk fi'il mudhari' dinasabkan oleh al-mudmarah jawazan tu, fi'il mudhari' tersebut
dia maktuf, tapi maktuf alaih dia adalah isim yang khalis. Maktuf alaih dia adalah isim yang khalis, yang tidak ditakwilkan kepada fa'il. Jadi maksud maktuf alaih adalah apa yang sebelum huruf ataf. Ini contoh dia salah satu. Al-ijtihadu wa ta'khudha. Al-ijtihadu wa ta'khudha bil asbabi ahabbu ilayya minal kasal. Ini mubtada, yang ni khabar. Yang ni fi'il mudhari' maktuf ala al-ijtihad. Dan dia mansub. Siapa yang menasabkan dia? Nasabkan dia an mudmarah. Yang menasabkan dia an mudmarah. Sebab dia maktuf di sini maktuf ala ijtihad. Ijtihad ni isim khalis. Isim yang tidak ditakwilkan kepada fi'il. Jadi cukup syarat. Pening ni ya. Faham tak? Sikit. Tak apa, sikit tak apa. Biasa tu baru mula. Jadi di sini watak khuzah. Jadi seolah-olah sekarang ni kita sekarang ni watak khuzah, di sini boleh kita takwilkan jadi masdar. Maknanya masdar atau pada masdar. Dia akan jadi macam tu. Masdar atau kepada masdar. Mana al-ijtihadu wa akhdhuka bil asbab ahabbu ilayya minal kasal. Itu kita boleh takwilkan jadi masdar. Tapi di sini dia mansub dengan an. Ada an di sini. Maknanya an di sini mudmar jawazan. Maknanya kalau kita nak sebut al-ijtihadu wa an ta'khudha bil asbab pun boleh, ataupun kita nak cakap al-ijtihadu wa ta'khudha bil asbab pun boleh. Yang jadi muskilahnya kalau kita sebut al-ijtihadu wa ta'khudhu bil asbab. Itu muskilah. Contoh lagi contoh. Yang ni dalam buku ada. Walubsu aba'atin wa taqarra'aini. Ini pun Syekh pernah sebut dulu. Walubsu aba'atin wa taqarra. Taqarra ni mansub. Mansub bi an mudmarah. Wa taqarra ni maktuf ala apa? Maktuf ala lubsu. Maktuf ala lubsu. Dan lubsu ni adalah ismun khalis yang tidak ditakwilkan kepada masdar. Jadi waktu ni boleh cukup syarat. Seolah-olah kita kata macam ni, walubsu aba'atin wa qurratu aini. Takdir dia. Walubsu aba'atin wa qurratu aini ahabbu ilayya min lubsi asy-syufufi. Balik. Faham tak? Anda faham poin apa? Ni? Okey. Baik. Mau nak beritahu tu, ada tempat, ada ada isim yang ditakwilkan kepada fa'il dan ada isim yang tidak ditakwilkan kepada fa'il. Ada isim yang tidak ditakwilkan kepada fa'il yang disebut sebagai ismun
yang khalis. Jadi syarat fi'il mudhari' itu nak nak masuk dengan an mudmarah jawazan. Pada tempat yang pertama ni adalah selepas huruf ataf yang 4 ni. Salah satu daripada 4 ni waw, fa, au ataupun summa. Tapi dengan syarat maktuf alaih itu, fi'il mudhari' yang jadi maktuf tu, dia diatafkan kepada isim yang tidak ditakwilkan kepada fi'il. Fi'il mudhari' itu dia diatafkan kepada isim yang tidak ditakwilkan kepada fi'il. Kalau dia diatafkan kepada isim yang ditakwilkan kepada fi'il, waktu tu dia tidak lagi dinasabkan dengan an mudmarah. Anda bagi contoh yang sama tadi. Ulang balik sekali lagi. Al-ijtihadu wa ta'khudha bil asbabi ahabbu ilayya minal kasal. Tengok ayat lah. Jadi syarat nak masuk fi'il mudhari' di sini. Syarat nak masuk fi'il mudhari' di sini dengan an mudmarah. Di sini masuk ni sebab cukup syarat. Syarat dia apa? Kita kata fi'il mudhari' nak masuk dengan an mudmarah, dia ni jadi maktuf kepada maktuf alaih, yang mana maktuf alaih itu adalah isim yang tidak ditakwilkan kepada fi'il. Jadi al-ijtihad di sini isim. Dan al-ijtihad ni tidak ditakwilkan kepada fi'il. Waktu tu ta'khudha di sini boleh kita kita akan baca mansub dengan an mudmarah. Adapun kalau fi'il mudhari' dia diatafkan kepada maktuf alaih yang ditakwilkan kepada fi'il, waktu tu dia tidak lagi mansub. Contoh, okey. Ni contoh yang pertama ni, al-ijtihadu wa ta'khudha bil asbab ahabbu ilayya minal kasali. Ini contoh yang fi'il mudhari' mansub dengan an mudmarah. Sebab dia cukup syarat. Yang kedua, ini contoh yang fi'il mudhari' dia tidak mansub. Dia tidak masuk. Sebab apa dia tidak masuk? Sebab tak cukup syarat. Sebab dia diatafkan kepada maktuf alaih yang isim. Maktuf alaih itu isim, tapi isim itu ditakwilkan kepada fi'il. At-ta'iru fayaghdabu Zaidun az-zubab. Ya. Takdir dia apa? Alladhi yatiru fayaghdabu Zaidun az-zubab. Ini takdir dia. Takdir dia, isim tadi ditakwilkan kepada fa'il. Bila ditakwilkan kepada fa'il, maka yaghdabu ni yang ataf pada dia ni tidak dinasabkan. Tak cukup syarat. Sebab syarat dia apa? Maktuf alaih mesti dah isman khalisan. Jadi al-ta'ir ni bukan isman khalisan. Dia isim fa'il. Biasanya sifat isim fa'il ataupun isim maf'ul yang seumpama dengan dia. Jadi fa' ni fa' sababiyah. Dia ataf pada yatir. Maksudnya yang terbang, maka menyebabkan Zaid marah daripada dia tu,
adalah lalat. Nak kata sesuatu yang terbang tu, yang menyebabkan Zaid marah daripada dia tu adalah lalat. Jadi yang ni tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat, kita tak boleh kata fayar dhaba. Kalau orang bahasa apa baca fayar dhaba? Fayar dhaba masuk bi an mudmarah. Sebab apa? Bi an mudmarah maktub dia mansub bi an mudmarah sebab dia maktub ala at-ta'ir. Kita kata tak kena sebab at-ta'ir ni maktub alai yang bukan isman khalisan. Tak cukup syarat, dia mestilah isman khalisan yang tidak ditakwilkan kepada fa'il. Adapun kalau ditakwilkan kepada fa'il macam ni, maka fi'il mudhari' selepas huruf ataf tu tidak lagi dinasabkan dengan al-mudhari'. Kecuali kalau maktuf alaih itu, contoh yang pertama ni al-ijtihadu wa ta'khudha bil asbab, yang ni dia akan masuk bi al-mudhari' sebab maktuf alaih dia al-ijtihad ni adalah isman khalisan. Boleh ha? Ini yang pertama. Padam. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, ini ulang-ulang baliklah. Tanya orang yang faham. Tempat yang kedua, ba'dala miljab. Allati takunu lil ta'lil ataupun lil aqibah ataupun lil az-zaidah. Bab yang kedua, fi'il mudhari' yang masuk dengan an mudmarah jawazan adalah selepas lam jar. Selepas lam huruf jar. Sama ada lam huruf jar tersebut memberi faedah ta'lil, memberi faedah sebab ataupun kerana, yakni ma qablaha illatun li husuli ma ba'daha, ataupun lil aqibah, akibah ataupun kata lain natijah, yang memberi faedah natijah, bukan bagi faedah sebab tapi bagi faedah natijah. Ini kita tengok bagi contoh lagi. Ataupun lizaidah, ataupun lizaidah. Tapi yang kedua ni kita biar dulu, kita baca yang syarahan yang pertama. Syarahan yang pertama tadi selepas huruf ataf yang empat. Kata syarah rahimahullah, fal jaizu fi masaila. Dia kata amma i'maluha mudmaratan fa ala darbain lianna itmaraha imma jaizun aw wajibun. Baik, ada dua. Dia kata itmar sama ada jaiz ataupun wajib. Sekarang ni kita masih di yang pertama, iaitu di tempat yang jaiz. Itmar yang jaiz. Dan itmar jaiz ni ada dua. Ada dua tempat. Yang pertama, antaqa'a ba'da 'atifin masbuqin bismin khalisin min at-taqdiri bil fi'li. Antaqa'a an ni bahasanya berlaku. An ni selepas atif, selepas huruf ataf yang didahului dengan isim, semata-mata, dengan isim yang khalis, maknanya dengan isim yang tidak ditakdirkan dengan fi'il. Ismin khalis tu ismin yang bersih daripada ditakdirkan dengan fi'il. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Baik. Tempat syahid dia dekat yursila. Tengok dekat yursila. Sebelum dia aw, sebelum dia huruf ataf, selepas dia fi'il mudhari' yang mansub. Okey. Dia masuk dengan apa? Masuk dengan al-mudmarah. Ataf pada mana? Dia ataf pada wahyan.
Dia ataf pada wahyan. Yang mana wahyan tu ismun yang khalis minat takdir bil fi'li. Ka qaulihi ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fi qira'ati man qara'a minas sab'ati bi nasbi yursila. 7 qira' baca yursila. Wa dzalika bi idmari an. Kok ditakdirkan an selepas au. Ditakdirkan an selepas au. Wa takdir au an yursila. Au an yursila. Lepas tu dia maktuf pada mana? Apa maktuf alaih dia? Wa an wal fi'lu maktufani ala wahyan. Ai wahyan au irsalan. Ai apa ni? Ai wahyan au irsalan. Wa wahyan laisa fi takdiril fi'li. Wa wahyan laisa fi takdiril fi'li. Jadi nak kata wahyan tu ismun khalisun min takdiril fi'li. Jadi cukup syarat dah lah. Kita sebut syarat dah fi'il mudhari' tadi. Maknanya selepas fi'il mudhari' yang masuk dengan ad mulmarah, tempat yang pertama selepas huruf ataf yang 4 ni. Dia adalah salah satu dia iaitu au. Yang mana selepas huruf ataf ni dengan syarat maktuf alaih dia adalah ismun khalis. Ini maktuf alaih dia adalah wahyan. Lepas tu kata syarih, walau azharta an fil kalami lajaza. Kalau kamu zahirkan an pada selain daripada Al-Quran lah. Al-Quran tak boleh lah. Sebab memang sampai kepada kita macam tu. Adapun selain daripada Al-Quran, kita boleh zahirkan an dengan kita sebut au an yursila. Wa kadza fi qauli syair. Begitu juga pada kata seorang kata penyair. Ini bukan penyair, syairah. Apa ni isteri Muawiyah. Isteri Muawiyah. Wa lubsu aba'atin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi. Wa lubsu aba'atin. Nama dia Maisun. Nama dia Maisun. Itu imra'atu Muawiyah. Dia sebut kat bawah tu bait ni, hazal bait limra'atin ismuha Maisun bintu Bahdal. Itu wa kanat imra'atan min ahli al-badiyah. Dia ni asalnya orang kampung. Kemudian kahwin dengan Muawiyah. Muawiyah datang bawa dia ke bandar, ke Madinah pada Hadirah. Fatazawwajaha Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa naqalaha ila al-Hadirah. Jadi apa ni, Muawiyah kahwin ni Maisun ni, orang kampung ni, dan dia pindahkan, bawa dia ke duduk di bandar, duduk di kota. Fakanat tuksirul hanina ila ahliha wa yashtaddu bihal wajdu ila halatihal ula. Dia orang kata rindu sangatlah kepada keluarga dia di kampung, dan juga apa ni, rindukan keadaan dia yang dulu. Dia lebih sukakan kehidupan di kampung berbanding kehidupan di bandar. Sebab tu dia sebut walubsu aba'atin. Aba'ah satu macam kain jubah tu yang tebal, daripada suf, daripada kulit kambing. Jadi orang kampung dia pakai pakaian yang macam tu, terutamanya pada musim sejuk lah. Jadi dia kata walubsu aba'atin wa taqarra aini, ai wa qurratu aini. Ni nak kata kinayah kepada apa? Kepada kegembiraan, keseronokan. Dia kata pakai pakaian yang macam mana orang kampung pakai tu. Yang tu dia kata lebih aku suka, lebih disukai kepada aku daripada memakai syufuf. Syufuf ni pakaian yang dia pakai orang bandar. Pakaian yang nipis, yang nampak apa yang di dalam tu. Pakai pakaian yang nipis, nampak kan? Kadang-kadang nampak apa ni, pakaian dalam dia punya apa? Urat-urat tu. Bukan urat. Astagfirullahalazim. Tak apa, tinggal kan pakai baju dalam kan, pakai singlet contohnya kan, ada dia punya tali-tali tu. Itulah.
Jadi syufuf ni maknanya as-saubur raqiq an-na'im, itu pakaian-pakaian yang apa ni, lembut, yang nipis, yang menzahirkan amma tahtahu, menzahirkan apa yang di bawahnya. Jadi dia kata dia pakai pakaian tebal-tebal apa yang, seperti mana yang dipakai oleh ahlul badiyah, itu lebih aku suka berbanding apa ni, kehidupan di bandar dengan pakaian yang nipis dan sebagainya. Cuma syahid kita wataqarra. Wataqarra tu maktuf ala lubsu. Dan perkataan lubsu tersebut tidak ditakwilkan kepada fa'il. Wa lubsu tu yang ismun khalis. Ismun khalis min takdiril fi'li. Jadi wataqarra maktuf ala lubsu. Jadi syarat kita tadi kita sebut apa? Ba'da hurufil atfi al-arba'ah, selepas huruf ataf yang 4, iaitu waw, au, summa dengan fa. Jadi sini waw. Sini waw. Dan dia ataf sebelum dia ada ismun khalis, iaitu lubsu. Jadi maktuf ada ismun khalis. Jadi selepas dia fa'il mudhari' mansub bi an mudmarah. Boleh kita nak sebut walubsu aba'atin wa antaqarra. Wa antaqarra aini. Tapi tak kena timbangan syair tu. Syair dah. Syair tak kena lah pula. Baik. Takdiruhu wa lubsu aba'atin wa antaqarra aini. Itu takdir dia. Ada adaan. Takdir dia ada adaan. Kemudian as-saniyah yang kedua, antaqa'a. Antaqa'an tu ba'da lamil jar. Berlaku an tu selepas lam huruf jar. Sawa'un kanat lit ta'lil, sama ada lam jar tu untuk lit ta'lil, bagi memberi faedah ta'lil. Ka qaulihi ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas, wa qaulihi ta'ala inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu. Ayat yang pertama syahid kita pada litubayyina. Lam tu lam lita'lil. Lam huruf jar tufidu ta'lil. Litubayyina terjemah supaya, kerana. Yang kedua, ayat yang kedua liyaghfira. Liyaghfira. Jadi bukan lam tu yang menasakkan. An mutmarah selepas lam tu yang menasakkan. Jadi bila kita i'rab, kita sebut lam harfu jar li tubayyina fa'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarah ba'da lam. Ba'da lam min jar. Jawazan. Tu lam li ta'lil. Apa dia lam li ta'lil? Maknanya ma qablaha illatun li husuli ma ba'daha. Apa yang sebelum lam tu jadi illah, jadi sebab untuk hasilkan, dapatkan apa yang selepas lam. Yang kedua, au lil aqibah, ataupun lamul jar tu lil aqibah. Ni yang kedua yang kita tulis. Lil aqibah maknanya annama annama qablaha, apa yang sebelum lam tu dia jadi natijah. Ma qablaha natijatun yang ghairu murtabitatin bima qablaha. Apa yang sebelum lam adalah jadi natijah. Bukan apa sebelum lam, apa yang selepas lam. Ma ba'daha, ma ba'dal lam natijatun adalah jadi natijah yang ghairu murtabitatin bima qablaha. Contoh ayat Al-Quran. Faltaqatahu alu fir'aun. Liyakuna lahum
Adulwan wa hazana. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Lam di sini. Syekh kita lam di sini menasabkan fi'il mudhari'. Dia menasabkan dengan an mudmarah jawazan. Baik. Dan lam di sini bukan lam li ta'lil. Lam yang disebut sebagai lam lil akibah. Maknanya apa selepas lam ni merupakan akibat ataupun natijah yang dia sebenarnya tidak ada kaitan dengan apa yang sebelum. Dia akibat, yang mana akibat ni tidak ada kaitan dengan apa yang sebelum. Ini kisah Nabi Musa. Adu Fir'aun ambil Nabi Musa jaga. Adu Fir'aun ambil Nabi Musa jaga. Adakah mereka ambil Nabi Musa jaga nak jadi supaya Nabi Musa jadi musuh mereka bila Nabi Musa besar? Tak. Dia tidak ambil Nabi Musa supaya Nabi Musa tu jadi musuh bila Nabi Musa besar, jadi musuh kepada Fir'aun. Jadi dia ambil itu bukan sebab untuk jadikan musuh. Jadi tak kena lam ni kata li ta'lil. Yang mana lam li ta'lil itu sebelum tu illah bagi apa yang selepas lam. Sebab tu lam di sini lam lil aqibah. Yang mana apa yang selepas lam tu merupakan satu natijah, tapi natijah tersebut dia tidak ada ghairu murtabitah, tidak ada kaitan dengan apa yang sebelum. Dengan apa yang sebelum. Jadi ahli Fir'aun telah kutip Nabi Musa alaihissalam, yang mana natijah dia Nabi Musa tu jadi musuh bagi Fir'aun. Natijah dia Nabi Musa tu jadi musuh bagi Fir'aun. Nak sembah supaya pun tak kena tak. Sebab supaya menunjukkan ta'lil. Contoh kita kata apa ni, si fulan ni syarat macam mana? Si fulan dia rabbal asad liyakulahu. Kata apa ni, Zaid dia apa ni, dia bela harimau ataupun bela singa, yang akhirnya singa tu makan dia. Adakah dia bela singa tu untuk singa tu makan dia? Bukan. Itu bukan li ta'lil, sebab tu dia tak ada kaitan dengan sebelum. Maknanya liyakulahu, lam kat situ lam lil akibah. Maknanya dia bela singa, akibat dia kena makan dengan singa tu. Sebab singa tak pernah lupa dia singa. Manusia ada lupa. Kata singa tu adalah singa. Jadi lam ni lil akibah ataupun an-natijah. Maksudnya natijah dia ambil ahli Fir'aun, ambil Fir'aun pula dah. Apa ni? Natijah ahli Fir'aun ambil Musa alaihissalam, bela dia waktu dia kecil. Natijah dia bila dia besar, Fir'aun tu jadi musuh bagi Fir'aun. Itu lam lil akibah. Maknanya berhajat kepada tengok makna. Nak letak lam ni lam lil apa? Sebab tu kadang-kadang khilaf dalam meletakkan lam ni apa dia. Sebab tu kalau kita baca apa Allah SWT ayat Quran, wa ma khalaqanal jinna wal insa illa liya'budun, illa liya'buduni. Kita tak baca liya'buduni lah, tapi liya'budun. Maknanya lam tu lam menasabkan fa'il mudhari' selepas dia. Nun dah dihazafkan, tu nun wiqayah. Jadi lam di sini apa ulama sebut? Lam lil hikmah. Depa tak sebut lam li ta'lil. Kata tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hikmah dia supaya mereka ni sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya mereka ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kata lam tu li ta'lil, seolah-olah Allah buat satu pekerjaan, satu perbuatan ada sebab. Ada sebab, ada satu gharad, ada satu tekanan. Ada kerana. Jadi kalau kita ngaji akidah, kita kena sucikan, kita kena bersihkan dulu. Allah SWT buat satu benda tu kerana ada sebab yang menekan dia. Kenapa kita main Sudan?
Sebab nak mengaji. Jadi nak mengaji itulah yang menekan kita, yang mendorong kita untuk datang ke Sudan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat sesuatu, bukan ada sesuatu yang mendorong, tapi ada hikmah di sebalik itu. Kita sebut ada hikmah. Betul, lam di situ, lam lil hikmah. Jadi ayat Quran, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana, wal lam huna laysat lita'lil li'annahum lam yaltaqituhu lidzalika. Kerana ahli Fir'aun tidak kutip Musa alaihi salam untuk Musa tu jadi musuh. Ai liyakuna aduwan wa hazana. Dia tak kutip untuk tu. Wa innamal taqatuhu liyakuna lahum qurratu ainin. Hanya saja ahli Fir'aun depa kutip Nabi Musa alaihi salam ni supaya jadi penyejuk mata bagi mereka. Fakanat akibatuhu, maka adalah akibat natijah daripada iltiqat tu, ansara lahum aduwan wa hazana. Natijah dia, akibat dia, Nabi Musa tu jadi musuh dan kata apa, kesedihan bagi mereka. Tu yang kedua. Yang ketiga, au zaidah, sawaun kanat lil ta'lil au sawaun, patu sawaun kanat lil akibah au sawaun kanat zaidatan. Ka qaulihi ta'ala, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait. Di sini lam zaidah, nak kenal dia macam mana? Syekh Muhyiddin sebut, dia kata fahiyal waqi'ah ba'da fi'lin muta'addin. Dia lam zaidah ni dia berlaku ataupun jatuh selepas fi'il muta'addi bi nafsihi. Ayat Quran apa? Mau sebut tak? Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum. Okey. Kat sini cukup. Fi'il yuridu, kalau kita nak kata aku nak yang ni, uridu hadza, maknanya dia mutaaddi dengan sendiri, tak perlu dengan pertolongan huruf jar. Dia mutaaddi dengan sendiri. Jadi bila mutaaddi dengan sendiri, maka dah tak berhajat dah huruf jar selepas dia. Jadi apa, lam az-zaidah ni dia berlaku selepas fi'il mutaaddi, yang mutaaddi dengan sendiri, dia duduk selepas tu. Maknanya sepatutnya selepas fi'il mutaaddi dengan sendiri tu, selepas dia maf'ul dia, selepas dia maf'ulun bih bagi fi'il mutaaddi tu. Tapi macam mana cakap, tak susun ayat lah. Jadi antara fi'il mutaaddi itu dengan maf'ul dia ada dimasuki lam. Antara fi'il mutaaddi itu dengan maf'ul dia dimasuki lam. Lam tersebut lam az-zaidah. Contoh, yudhiba ankum rijsan. Rijsan ahli bait. Rijsa dari lan. Dari lan. Jadi patutnya sini innama yuridullah, kita boleh terus yuridullah. Masdar apa? Adhaba yudhibu idhab. Ada idhab, idhaba arijs ankum. Patutnya boleh terus macam ni, sebab dia ni maf'ulun bihi bagi yuridu. Yuridu Allah idhaba rijsi ankum. Tapi di sini didatangkan dengan fi'il
dan dimasuki oleh lam. Patutnya cukup dengan an. Faham tak? Cukup dengan an tapi dimasuki lam. Contoh nak sebut uhibbu li ukrimaka. Uhibbu li ukrimaka. Asalnya uhibbu an ukrimaka. Takdir dia apa? Uhibbu ikramaka. Tapi di sini yang sebut uhibbu li ukrimaka. Lam di sini lam zaidah. Masuk fi'il mutaaddi, dia berlaku apa ni waqi'ah ba'da fi'lin mutaaddi, selepas fi'il mutaaddi. Ini maf'ul dia dan juga maf'ul dia duduk tengah-tengah tu. Tujuannya nak takkid. Nak taukid takdih tu. Seolah nak kata aku suka sangat-sangat memuliakan kamu. Berbanding bila nak sebut uhibbu ikramaka, aku suka memuliakan kamu. Ataupun uhibbu an ukrimaka, samalah. Uhibbu an ukrimaka, maknanya aku suka memuliakan kamu. Tapi bila kata uhibbu li ukrimaka, maknanya aku suka sangat-sangat memuliakan kamu. Macam itulah nak bagi nampak beza. Nak takkidkan takdih tersebut. Uhibbu li ukrimaka dengan uhibbu an ukrimaka. Patutnya cukup dengan an. Sebab dengan an dan ukrimaka ni kita boleh takwilkan kepada masdar. Tapi didatangkan dengan lam. Jadi di sini pun jaiz juga. Boleh nak sebut uhibbu li an ukrimaka. Jadi lam di situ lam az-zaidah. Boleh ya? Biasalah ada tempat mudah, ada tempat payah. Jadi ada benda-benda yang kita baru dengar mungkin agak susah sikit. Dengan ulang-ulang insya-Allah faham. Idza takarrara taqarrara. Sambung balik pada kata auzaidah. Auzaidatan ka qaulihi ta'ala innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti. Fal fa'al. Tu habis. Dia bagi contoh tu lah. Lepas tu dia kata fal fi'lu fi hadhihi al-mawadi'i mansubun bi an mutmaratan. Dan fa'il pada semua tempat ni mansub. Dinasabkan dengan apa? Dengan an yang diidmarkan, yang disembunyikan. Walau udhirat, kalaulah dizahirkan an ni fil kalami la jaza. Boleh. Wa kadza ba'da kai al-jarrah. Begitulah selepas kai huruf jar yang menjarkan selepas dia ni. Kita dah ngaji dah sebelum ni kai huruf jar. Yang mana kita kata kai al-masdariyah, syarat dia mesti didahului oleh apa dia? Oleh lam, sama ada lafzan ataupun takdiran. Tapi kalau tidak didahului oleh lam secara lafaz dan secara takdir, maka kai di situ kai harful jar. Kai harful jar yang bagi faedah ta'lil. Bermaksud ta'lil. Jadi selepas kai huruf jar ni pun sama juga. An boleh kita zahirkan, an boleh kita sembunyikan. Lepas tu kata syarah lagi. Habis dah tadi. Jadi an mutmarah, inilah dua tempat. Tadi yang pertama selepas huruf ataf yang 4 tadi dengan syarat-syarat dia, dan yang kedua selepas lam jar. Jadi ada tambahan lah, iaitu kita mengaji dalam At-Tajrumiyah, satu ya lamu at-ta'lil ataupun lamu kai. Lamu kai tu pun satu tu ya, kita tak mengaji pun lam lil aqibah, lam lizaidah, lam zaidah tu kita tak mengaji. Ni tambahan lah. Baik. Kemudian pada semua tempat-tempat ni tadi, fa'il pada semua tempat ni tadi, kata syarah kita semuanya mansub dengan an mutmarah. Kalau kita zahirkan an, boleh. Maknanya harus untuk kita zahirkan an pada tempat-tempat tadi. Tempat-tempat yang tak ada an tadi, kalau kita nak zahirkan dia boleh. Tetapi
ada keadaan dia nak sebut di sini, keadaan yang kita kena zahirkan an tersebut. Wajib kita zahirkan an tersebut bila dimasuki lam. Kata syarah, walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat alaihi lam, bukan lam la, walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat alaihi lam makrunan bila, silap sebut lam tadi, la masuk lam, masuk la, wajaba izharu an ba'da lam. Dia kata kalaulah fa'il yang dimasuki lam tadi tu, fa'il tersebut disertai dengan la, masuk pula la huruf nafi tu, waktu tu wajaba izharu an ba'da lam. Waktu tu wajib kita perzahirkan an selepas lam. Tadi keadaan kita kata harus untuk perzahirkan, harus untuk kita sembunyikan. Tapi bila masuk la nafi, waktu tu kita kena zahirkan an. Tapi tak syaratlah la nafi, boleh jadi la tu zaidah. Tapi bila masuk la, dizahirkan. Sawa'un kanat la an-nafiyah kallati fi qawlihi ta'ala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah, atau zaidah kallati fi qawlihi ta'ala li'alla ya'lama ahlul kitab, ay liya'lama ahlul kitab. Boleh lah tu, tak payah tulis kot nah. Mafhum kan situ. Maknanya tempat-tempat tadi tu yang kita mengaji tadi, yang dimasuki oleh lam tadi tu, liyakuna, liyuzhiba, semua tu an di situ harus untuk kita perzahirkan, harus untuk kita sembunyikan. Waktu tu harus. Maknanya kalau kita nak kata li an yuzhiba boleh, li yuzhiba pun boleh. Tapi bila masuk la, dinatangi dengan la, sama ada la nafi ataupun la zaidah, waktu tu kena perzahirkan an. Waktu tu kena perzahirkan an. Cuma tak ada dah ditulis macam ni. Kita idghamkan terus. Contoh tadi liyudhiba, ataupun boleh juga kita sebut selain pada Quran li'an yudhiba. Tapi bila masuk la nafi ataupun la zaidah, li'alla contohnya, bila masuk sini liyudhiba, masuk sini lam, masuk sini la, masuk sini la. Waktu ni kita kena perzahirkan an. Waktu tu kena perzahirkan an. Cuma cara tulis dia li'alla. Kita permasukkan apa ni, an ke dalam la, li'alla. Ayat Quran firman Allah Ta'ala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Asal dia li'an la yakuna, li'an la yakuna. Lepas tu rapatkan, idghamkan jadi li'al la, li'al la. Nun bertemu dengan lam, jadi kita idghamkan li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Itu contoh lam, contoh la nafi. Yang kedua la zaidah, li'alla ya'lama ahlul kitab. Li'an asalnya li'an la ya'lama. Lepas tu rapatkan, idghamkan jadi li'alla ya'lama ahlul kitab. Maksud dia ai liya'lama ahlul kitab. Contohnya ya Quran la uqsimu bihadzal balad. La tu zaidah. Asalnya uqsimu bihadzal balad. Tapi ada la uqsimu bihadzal balad. Bukan maksud dia aku tidak bersumpah dengan balad ni. Maksud dia aku bersumpah dengan bumi Mekah ni. Jadi la tu zaidah. Okay, habis dah, ada dua tempat. Settle dua tempat fi'il mudhari' masuk dengan an mudmarah jawazan.
Baik, wujuban ini kita ambil satu. Kena berhenti kat stesen tu. Baik. Kita sebut awal tadi nawasibul mudhari' terbagi kepada dua, ma yansibu bi nafsihi, ma yansibu bi an mudmarah. Ma yansibu bi nafsihi ada 4. An, lan, idzan, kan. Dan ma yansibu bi an mudmarah terbagi pula kepada dua, ma yansibu bi an mudmarah jawazan, ada 2 tempat baru kita ambil apa ni ngaji tadi. Dan yang kedua ma yansibu bi an mudmarah wujuban. An tu wajib kita idmarkan, kita sembunyikan. Yang pertama adalah lamul juhud. Lamul juhud. Apa dia lamul juhud? Iaitu lam yang didahului oleh ma kana ataupun lam yakun. Ma apa ni lam yang masbuqah bima kana ataupun lam yakun. Itu lam yang didahului dengan ma kana ataupun lam yakun. Setengah kita sebut bikaunin manfi. Ini sebut apa? Ni bikaunin madin manfi. Samalah, inilah maksud dia. Ma kana ataupun lam yakun. Contohnya ayat Quran, ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ma kana Allahu liyu'adzibahum. Jadi fi'il mudhari' liyu'adziba mansub. Masuk dengan apa? Bukan masuk dengan lam, masuk bi an mudmarah wujuban. Ba'da lam. Jadi selepas ni kita takdirkan ada an. Jadi lam ni lamul juhud. Kita kenal apa? Macam mana kita kenal lam ni lamul juhud? Didahului sebelum dia oleh ma kana ataupun lam yakun. Contoh lam yakun apa dia? Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Liyaghfira masuk dengan apa? Bi'an mudmarah wujuban. Ba'da lam min juhud. Macam mana kita kenal lam min juhud? Sebelum dia didahului oleh lam yakun. Lam yakun ataupun ma kana. Lamul juhud ataupun apa ni lamun nafi. Juhud nama nafi. Dia datang tujuannya nak takkidkan nafi yang sebelum. Ma kana nafi, lam yakun nafi. Jadi kita datangkan dengan lam tu nak nafikan lagi, nak takkidkan nafi tersebut. Disebut sebagai lamu al-juhud. Ni lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tak, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Dah ada hanya domain ni. Okay, ni tempat yang pertama wajib kita sohirkan, bukan wajib kita idmarkan an. Wajib kita idmarkan an. Ni untuk hari ni lah. Nanti dia akan masuk, dia kata selepas aku selesai ni aku akan sebut pula secara istitrat tempat-tempat yang wajib diidmarkan an. Antaranya selepas hatta, selepas fa, selepas au. Itu yang sama macam kita mengaji itu. Cuma ada masalah-masalah baru tambahan daripada apa yang kita dah mengaji. Cuma sebagian ulama apa ni dalam Hasyiah Abi Najjar disebut bahwasanya syarat di sini pada lam wujud disyaratkan bahwasanya fa'il pada kana belakang ni ataupun lam yakun ni, fa'il dia sama dengan fa'il selepas lam wujud. Sama dengan fa'il bagi fa'il selepas lam wujud. Sini maka Allah. Maka Allahu liyu'adzibahum. Jadi liyu'adziba ada fa'il dia dhamir mustatir
takdiruhu huwa. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah, lafzul jalalah. Jadi fa'il liyu'adziba, fa'il yu'adziba dengan fa'il kana ni sama. Sama kat sini, lam yakunillahu liyaghfira. Liyaghfira ada dhamir, dhamir huwa. Kembali kepada siapa? Lafzul jalalah. Fa'il yaghfira, fa'il yakun, fa'il yang sama. Syarat dia fa'il yang sama. Sebab tu ada ayat tu khilaf. Anda tak ingat? Dalam ni disebut Anda tak ingat? Ada satu ayat tu ada khilaf. Kita tengok balik. Okay. Kita baca dah. Kata syarah, walau kanatil la masbuqatan bikaunin madin manfiyin. Kaun yang madi. Wajaba itmaru an. Ni kita sebut lamul juhud yang kita mengaji itu. Tapi sini sebut lam. Lam yang didahului dengan kaunin madin manfiyin wajaba itmaru an sawa'un kana al-mudi fil lafzi wal ma'na. Contoh ya, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ataupun fil ma'na faqat. Nahu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Apa maksud sawa'un kana al-mudi fil lafzi wal ma'na? Sama ada mudi, madi itu pada lafaz dia fa'il madi, pada makna pun fa'il madi, ataupun pada makna saja. Ini contoh lam yakun. Sebab lam yakun lafaz fa'il mudhari', makna fa'il madi. Sebab lam dia menukarkan makna fa'il madi kepada makna fa'il mudhari' kepada fa'il madi. Itu maksud dia sebut sawa'un kanal mudi fil lafzi wal ma'na, ataupun fil ma'na faqat, ataupun pada makna faqat. Itu pada contoh lam yakun. Sebab lam yakun lafaz fa'il mudhari' tapi makna fa'il madi. Wa tusamma hadhihi lam lamal juhud, dan dinamakan lam ni sebagai lam juhud. Lepas tu dia sebut bawah tu Syekh muhakkik Syekh Muhammad Muhyiddin, dia kata iza kana al-fi'lul mutaqaddim ala lamil fi'l ala lamil juhud madiyan lam yakun harfun nafyi illa ma kal ayatil ula. Kalau fi'il yang mendahului lam juhud tu fi'il madi, maka huruf nafi dia tidak ada kecuali ma. Wa iza kana mudhari'an, kalau sebelum lam juhud tu fi'il mudhari' yakun kana wa idza kana mudhari'an lam yakun harfun nafyi illa lam. Fi'il mudhari' waktu tu huruf nafi tidak ada kecuali lam. Kal ayatis saniyah wa hiya allati taqlibul al-mudhari'a madiyan. Walidzalika yaqulu ba'dul muallifin lamul juhud hiya allati taqa'u ba'da ma kana aw ba'da lam yakun wa hiya ibaratun salimatun mustaqimatun musyiratun ila tahdidi harfin nafyi. Baik, jadi buat khulasah, wa talakhasa anna li an ba'da lam salasa halat wujub al-idmar dzalika wa dzalika ba'da lamil juhud wa wujub al-idhar wa dzalika idza iqtarana al-fi'lu bila wa jawaz al-wajhain wa dzalika fi ma baqiya. Qala Allah Ta'ala wa umirna linuslima lirabbil alamin wa qala ta'ala wa umirtu li an akuna. Buat khulasahnya dia kata an selepas lam ada tiga hal. An selepas lam ada tiga hal. Sama ada wajib kita sembunyikan an, itu hal yang pertama. Hal yang kedua wajib perzahirkan an, dan hal yang ketiga boleh dua-dua, boleh sembunyikan, boleh perzahirkan. Bila wajib kita sembunyikan, itu selepas lamul juhud wajib kita sembunyikan an. Bila wajib kita zahirkan, bila lam tersebut dimasuki la, sama ada la nafi ataupun la zaidah, la nafi ataupun zaidah.
Bila boleh dua wajah, boleh sembunyikan, boleh perzahirkan selain daripada dua-dua tersebut. Maknanya bukan pada selepas lamul juhud, selain daripada lamul juhud, dan tidak dimasuki oleh la. Waktu tu boleh kita perzahirkan an dan boleh kita sembunyikan an. Dan bawa ayat Quran, wa umirna linuslima lirabbil alamin. Lepas tu wa umirtu li an akuna. Satu tempat mudmar, satu tempat zahir. Satu tempat an tu zahirah, satu lagi tempat dia an mudmarah, ayat yang kedua. Balik. Ayat yang pertama an mudmarah, ayat yang kedua an zahirah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi dia nak sebut nanti, lepas ni dia nak sebut lagi tempat-tempat baki-baki masail. Baki-baki masail yang wajib itmarkan an. Ada empat lagi tempat. Jadi samalah kita mengaji itu 10 ke. Jadi sini 4, sini 1, sini 5, tadi 1 lamul juhud. Lepas tu ada baki lagi 4. Jadi 5. Itu kita mengaji jawaz 6. Sana yang wajib yang sibuk binafsi 4. Jadi 10. Cuma kita tambah satu lagi di sini. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasrina al-insana illa alladziina aamanu wa amilus solihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.